Kita mulakan pertanyaan-tanya Menteri dengan menjemput Tuan Aminul Huda bin Hassan Seri Gading. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Seri Gading minta Perdana Menteri menyatakan hasil mesyuarat persidangan kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Arab Saudi mengenai jenayah dan pembasmian kaum genosid yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Dan apakah hasil yang manfaatkan negara sepanjang lawatan ke persidangan mesyuarat ke-30 pemimpin-pemimpin ekonomi bagi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di Amerika Syarikat baru-baru ini. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mohon izin Yang Di-Pertua untuk memberi sedikit penjelasan tentang keperluan kita hadir dalam sidang persidangan ini. Kerana ada dua pihak. Satu pihak yang menyatakan bahawa mengapa hanya Palestin dan mengapa kita tidak mengindahkan masalah dalam negeri, terutama di kalangan minoriti. Saya ingin menjawab, menyatakan bahawa tidak ada minoriti kita yang dibunuh beramai-ramai. Tidak ada kemusnahan gereja atau kuil-kuil. Jadi sementara dia kurang setuju dengan langkah kita menyokong Palestin, saya tidak fikir wajar, munsabah dan waras untuk dia bangkitkan soal kebencian ini. Soal di satu pihak lain pula mempertikai kenyataan saya bahawa ini bukan saja isu agama Islam. Ini kerana penduduk Kristian juga terlibat. Dan walaupun kebanyakan masjid dirobohkan, 7 gereja dimusnahkan sama sekali di Gaza. Jadi saya sekali lagi tegaskan bahawa keperluan kita melihat isu ini, ya, sama ada orang Islam bawa sebagai dari segi Islam, orang Kristian bangkit, tapi juga isu kemanusiaan yang harus difahami dan harus mencuit perasaan kita dan mendorong supaya tindakan yang lebih berkesan diambil. Dan satu lagi, lawatan-lawatan ini sukar kita, tidak ada pilihan. Umpamanya di Riyadh, undangan putera Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu kepada semua ketua-ketua negara Arab dan ketua-ketua organisasi negara-negara Islam. Semuanya hadir atau hampir. Jangan saya kata salah saya 2 dari Afrika tidak hadir. Dan kita jalankan tanggungjawab kita untuk menyampaikan pandangan kita secara tegas. Kerana apa yang berlaku itu berlarutan. Benar, Malaysia punya kenyataan pendirian yang agak lebih tegas dan Menteri Luar sebelumnya telah membuat kenyataan. Kita tidak mahu sidang ini hanya mengemukakan usul atau desakan, tetapi mesti ada tindakan yang lebih berkesan. Sebab itulah selepas di Riyadh, saya ambil kesempatan berunding dengan Presiden Tayyip Erdogan dan selepas itu dengan Presiden Abdul Fattah Sisi Mesir. Apa yang dibangkitkan setakat yang dapat diselesaikan, dirumuskan di Riyadh adalah menyegerakan keputusan untuk menghentikan serangan ke atas Gaza yang belum berhasil sampai sekarang. Ada cadangan dan sekarang dibangkitkan oleh beberapa tokoh negara Eropah meminta Mesir, Jordan dan negara jiran mengambil pelarian Palestin. Itu tidak dipersetujui oleh semua negara Islam. Kerana ini hanya memberikan ruang kepada Israel untuk terus menceroboh dan menakluki Gaza yang dilakukan oleh Emirat Arab Bersatu
adalah mengambil yang sakit parah, terutama bayi dan anak-anak kecil untuk rawatan di Abu Dhabi atau di Dubai. Selain dari itu, kerana ini melibatkan negara Arab jiran, maka kita bersetuju supaya negara jiran itu mengambil tindakan ke depan, ya, apa yang dinamai sebagai Arab Peace Initiative, inisiatif keamanan Arab. Keputusan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan penyertaan 10 negara utama untuk memikirkan strategi, dan Menteri Luar dimasukkan dalam kegiatan itu, dan 5-6 orang daripada satu rantau, dan kita telah mengusulkan Indonesia sebagai negara yang juga terkesan dalam hal ini. Dan terakhir ialah serangan ke atas hospital milik Indonesia, dan Indonesia mengambil sikap yang keras membantah, dan kita turut mengeluarkan kenyataan membantah. Tapi seperti kita tahu, hal ini tidak memberikan kesan kerana kedegilan, keangkuhan, arrogance of power yang didukung oleh beberapa negara barat. Sebab itu dalam sidang APEC yang saya pun memberitahu bahawa saya terang memikir ketika itu sama ada hadir atau tidak. Tapi setelah mendapat makluman bahawa semua kepala negara Asia hadir, termasuk seluruh ASEAN dan China, Jepun dan Korea, saya memilih untuk hadir. Dan tentunya atas undangan Presiden Joe Biden, Amerika Syarikat. Dan sebagai tamu, tentu ada beberapa peraturan dekorum yang kita patuhi. Tetapi oleh kerana hal ini terlalu parah dan pembunuhan berterusan, termasuk wanita dan anak-anak kecil, bayi, maka saya tidak ada pilihan menggunakan setiap ruang. Sementara bicara soal ekonomi, saya juga bangkitkan soal penindasan berterusan. Dan walaupun tidak dalam perencanaan awal, dalam sidang akhir itu, walaupun sebelumnya saya sebut tentang mengapa kita diminta membantah tindakan Rusia meneluki wilayah yang dianggap milik Rusia di Ukraine, dan kemudian tidak bersama dalam membantah tindakan Israel. Memang tidak ada jawapan. Maka sebab itulah dalam sidang akhir itu, dan kebetulan kedudukan kursi Malaysia itu berdepan betul-betul dengan Presiden Joe Biden, dan sebelah kanan saya itu Setiausaha Negara Blinken. Saya tidak ada pilihan dan menyuarakan dengan tegas bahawa ada permasalahan manakala kita diminta untuk mengutuk Rusia dalam soal Ukraine, tetapi membisu bila pembunuhan kejam, keganasan yang saya sebut atrocities. Dan saya sebut satu ungkapan yang saya agak penting dengan izin. You cannot dictate the language of discourse. Maknanya, jangan lagi orang Barat menganggap ini sebagai hegemoni kolonial, menentukan dasar dan bentuk tindakan kita. Maka oleh kerana saya katakan dia tidak boleh memaksa kita untuk menentukan pendirian kita. Maka di situlah saya menyatakan dengan agak tegas, dan saya kata mesti bermula sekurang-kurangnya menghentikan serangan sekarang. Saya kata and stop now. Kerana saya sebut satu hari tambahan bermakna masih ada anak-anak, wanita dan orang awam dijadikan mangsa korban. Jadi saya terlepas mengeluarkan kenyataan itu, tentu di sini juga ada suara-suara kebimbangan, takut yang memberi kesan kepada kedudukan ekonomi negara. Tentunya sebagai orang yang bertanggungjawab dalam negara dan pertumbuhan ekonomi, kita juga mengambil
kira dan prihatin tentang masalah ini. Sebab itu dalam semua kegiatan kita yang lain, kita memberikan tumpuan, terutama Menteri MITI, untuk menjalin hubungan dan mempertahankan apa disebut inclusivity, sustainability dan resilience sebagai strategi di Asia Pasifik, dan menggunakan ruang itu mengadakan pertemuan-pertemuan dua hala dengan banyak negara, sama ada cara rasmi ataupun dalam beberapa pertemuan yang berasingan sementara menunggu, kan ada di antara sesi itu kadang-kadang 1 jam atau 1 jam setengah kita minum kopi dan menunggu giliran untuk menyambung perbahasan. Jadi saya gunakan peluang itu juga menjelaskan, dan bila ada ruang untuk mengadakan pertemuan, kita selain pada pertemuan dua hala, kita menggunakan peluang itu menemui beberapa syarikat termasuk Google, Enovix, Microsoft, TikTok dan TPG, dan telah disinggung oleh MITI, Menteri MITI, dan pelaburan yang komitmen keseluruhannya adalah 63.02 bilion ringgit. Ini penting kerana ada yang melahirkan kebimbangan bahawa sikap tegas kita berdepan dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah itu akan menjejaskan kedudukan ekonomi. Tentulah tanggungjawab kita memantau terus, tapi setakat ini saya ingin memberikan penjelasan dan jaminan bahawa menemui beberapa pelabur utama Amerika Syarikat, nampaknya keutamaan masih diberikan berdasarkan politik yang stabil, dasar ekonomi yang jelas dan kaedah mempercepatkan proses kelulusan yang sekarang dikendali oleh MIDA. Sebelum saya menjemput Sri Gading, izinkan saya mengalu-alukan tetamu kita dari luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah delegasi Parlimen Australia yang diketuai Honorable Shane Newman, Federal Member of Blair, Queensland. Kepada Honorable Shane Newman dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan Yang Mulia ini. Semoga dengan kehadiran Honorable Shane Newman dan delegasi akan dapat mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara Parlimen Australia dan Malaysia. To the Honorable Shane Newman and delegation, we welcome you all. And we hope that the visit will further strengthen the relationship between Parliament of Australia and Parliament of Malaysia. Thank you very much. Saya jemput Sri Gading, silakan. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Tahniah kepada Perdana Menteri Amat Berhormat Perdana Menteri. Seperti mana hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kulil haq walau kana muran. Berkatalah yang benar walaupun ini pahit. Di mana usaha yang dilakukan oleh PMX untuk negara-negara Islam OIC dalam isu keganasan apartheid Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestin, kita sangat berbangga. Begitu juga keberanian dan kesungguhan PMX menyatakan di hadapan Presiden US, walaupun pada suatu ketika dahulu pihak-pihak tertentu menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar ini ejen Yahudi, ejen US, tapi depan mata kita pada hari ini jelas, alhamdulillah, keberanian yang ditunjukkan oleh PMX kita, Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, dengan tegas menyatakan bahawa ia perlu diambil tindakan. Persoalan saya, mengapa tiada kesepakatan di kalangan negara-negara anggota OIC untuk mengecam Zionis Israel dan mendesak PBB mengadakan gencatan senjata, sehingga pada hari ini kalau kita lihat dah masuk hari ke-44 pembunuhan yang berlaku di Gaza. Yang kedua, apakah yang mendorong syarikat-syarikat gergasi seperti yang dinyatakan tadi, Google, Microsoft, TikTok, bersedia untuk melabur di Malaysia walaupun telah disebut secara ringkas tentang kestabilan politik dalam negara kita?
Dan inilah harapan sebenarnya kepada rakyat. Walaupun US ataupun kerajaan Amerika memberikan amaran kepada negeri-negeri ataupun negara yang menyokong ataupun pro Palestin akan dikenakan tindakan ataupun sekatan. Tapi nampaknya alhamdulillah dengan kejayaan pelabur yang dijanjikan ada 63.02 bilion, apa yang mendorong mereka untuk bersama dengan kita di kerajaan ada pada hari ini. Yang ketiga, Banyak soalannya kan? Dua cukup lah. sekali-sekala boleh? Tambah satu lagi. Ya, habiskan last kali. Okey, kena habiskan Apakah harapan kerajaan dengan pertemuan di antara PMX dengan ahli perniagaan dan pakar teknologi dari kalangan orang Islam yang berada di San Francisco itu terhadap ekonomi dan pelaburan di Malaysia? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga turut mengalu-alukan delegasi dari Australia dan hubungan dua hala kita akrab, termasuk beberapa pertemuan saya dengan Perdana Menteri Anthony Albanese di Jakarta dan baru-baru ini di San Francisco. I welcome the delegation and assure that Malaysia remains a committed friend and to enhance bilateral relations between Malaysia and Australia. Mengenai OIC, walaupun ada teguran bahawa ramai yang memohon supaya ada tindakan lebih keras daripada situ itu, tapi saya ingin beri jaminan bahawa setakat yang kita dapat maklumat sama ada dalam pertemuan empat mata atau pertemuan tertutup dengan mereka, ada usaha-usaha yang mereka lakukan walaupun tidak semuanya boleh diumumkan, tetapi sikap mereka menentang keganasan dan penaklukan ini jelas. Dan saya sebut, seperti mana juga saya sebut di depan Presiden Joe Biden, ini soal kemanusiaan. Kita tidak boleh bicara soal demokrasi, hak asasi, kemanusiaan bagi Ukraine, tetapi tidak hak asasi dan kemanusiaan bagi Gaza atau Palestin. Dan ini yang menimbulkan banyak masalah. Bukan saja di kalangan orang Islam, tapi sekarang ini merata-rata di hampir keseluruhan dengan kota-kota di dunia, termasuk di Australia. Orang menyuarakan mengapa ada kontradiksi, pertentangan pandangan bila pertahankan hak asasi bagi satu pihak dan menolak yang lain. Dan untuk pertubuhan bahasa bersatu, saya rasa seperti mana kita sebut dalam sidang yang lalu, bahawa Guterres, Setiausaha Agung Guterres telah berbuat, saya ingat, semaksimal kenyataannya dan ketegasannya. Sebab itu saya menulis khas kepada beliau menyatakan penghargaan kita. Soal hubungan perdagangan, saya kata sebut, setakat ini tidak menjejaskan sama sekali. Mereka tahu pendirian kita dan mereka ikuti kenyataan-kenyataan kita. Tetapi syarikat-syarikat yang saya sebut tadi, termasuk beberapa syarikat utama yang kendali oleh rakan-rakan umat Islam di Amerika Syarikat, di Bay Area, yang terlibat, yang telah membuat beberapa keputusan, dan saya telah minta supaya MAIDA menyelaraskan segera kehadiran mereka untuk membantu meningkatkan operasi dan memindahkan operasi ke Malaysia. Tentang qulil haq walau kana murran, memang benar, tapi untuk saya nimbau pengalaman hari itu tidak mudah, ya, kerana semua kepala negara, masa itu 21 kepala negara hadir, dan saya terpaksa mengambil keputusan segera sama ada harus menyuarakan dengan tegas pendirian dan mewakili rakyat Malaysia atau tidak. Maka saya pilih untuk menyatakan, walaupun dengan hormat tetapi dengan tegas, bahawa kita tidak boleh mengizinkan keganasan ini berterusan. Sila Macang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana berkata benar di hadapan pemimpin tertinggi Amerika Syarikat dalam sidang APEC yang lalu. Cuma saya ingin bertanya, apakah Yang Berhormat dan kerajaan kita bersedia untuk make up the numbers dalam kita membawa referral berhubung dengan situasi di Gaza ke ICC, seperti mana kerajaan-kerajaan daripada South Africa, Bangladesh, Bolivia,
Comoros dan Djibouti. Saya rasa ketegasan yang Amat Berhormat Perdana Menteri penting dan ditambah pula dengan pendirian yang ini, saya yakin Malaysia akan dipandang tinggi dan mulia oleh negara-negara Islam kerana kita lebih terdahulu berani ingin mendakwa Benjamin Netanyahu dan sekutunya ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Walaupun kita bukan ahli statut Rom, tapi kita boleh melobi rakan-rakan kita yang sudah punya anggota membawa suara kita bersama ke dalam ICC. Yang kedua yang Amat Berhormat, memandangkan Mufti Wilayah Saibul Samah Datuk Dr. Luqman Abdullah telah pun mengeluarkan pandangan beliau tentang konsert Coldplay. Apakah pendirian kerajaan dalam hal ini? Dan juga bukan saja Coldplay tapi juga semualah persembahan-persembahan konsert-konsert yang lain juga. Apakah ada satu dasar ataupun pendirian untuk memastikan kita memahami keadaan semasa yang sedang berlaku pada hari ini melibatkan Gaza? Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Baik, terima kasih. Takkan tanya pun salah. Takkan tanya pun salah. Baik. Allahu Akbar. Mengenai ICC, yang Muhammad tepat tadi bahawa kita tidak menandatangani statut Rom, tetapi kita telah pun hadir tahun ini perwakilan Malaysia Jabatan Peguam Negara untuk membantu. Itu dibenarkan. Tidak mengusulkan tapi untuk membantu. Dan kepada Presiden Tayyip Erdogan, kita telah juga beritahu supaya apa keperluan kerjasama untuk hadir dalam sidang ICC. Saya ingin jelaskan, saya tak ingat tarikh kerana dalam sidang Parlimen yang lalu saya telah berikan tarikh di mana perwakilan Malaysia hadir untuk membantu, terutama dari aspek perundangan. Jadi itu tidak jadi masalah kerana kita sudah pun lakukan. Kerana soal statut Rom itu soal yang lain kerana belum ada konsensus dalam bidang ini. Dan soal statut Rom dan ICET itu kena tanya Indra Mahkota, dia yang bawa dulu tanpa kelulusan kabinet ketika itu. Baik, yang keduanya soal konsert Coldplay. Coldplay ini di antara kumpulan yang menyokong Palestin. Jadi ada masalah sikit, saya nak beritahu sini. Dalam kerajaan yang lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan Mufti apakah keadaan ini kerana ada pelobi-pelobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar dan juga kepada pejabat saya menyatakan mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan. Tapi kalau perkara ini dibangkitkan kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita setuju, itu akan saya bincang semula. Sila Ledang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Perdana Menteri, saya fikir memang kerajaan dan negara telah melaksanakan sebaik mungkin untuk kita membantu membela nasib rakyat dan juga negara Palestin. Cuba apakah pandangan Yang Berhormat berkenaan dengan perkara yang sedang berlaku kini, terutama tadi disebut kanak-kanak, sekolah, hospital, kem-kem pelarian, semuanya dibedil dan di bawah direct fire oleh pihak Israel. Bolehkah kita terus berusaha di pihak PBB untuk membawa isu Convention Geneva dan juga undang-undang antarabangsa yang lain supaya pembedilan kepada sekolah, kepada hospital dihentikan serta-merta, menjadikan tempat ini sebagai tempat selamat untuk mereka. Dan yang keduanya, ada tindakan daripada pihak yang lain, terutamanya daripada negara Iran, supaya negara-negara Islam dan juga negara-negara jiran untuk memutuskan hubungan dengan Israel sebagai satu tanda keras bahawa ini tidak boleh berlanjutan. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Saya sebut di San Francisco di depan Presiden Amerika Syarikat bahawa memang dunia, terutama kuasa-kuasa besar, telah melakukan satu tindakan yang disebut moral abandonment. Ya. Seolah-olah kita tidak langsung ada bertanggungjawab moral mengizinkan pembunuhan berterusan. Ratusan petunjuk perasaan di dunia, ratusan usul, ya, majoriti negara-negara di dunia, Susah Agung betul-betul bersatu. Tetapi tindakan membunuh anak-anak kecil itu diteruskan. Ya.
termasuk hospital saya sebut tadi, paling akhir hospital Indonesia, sekolah, dan yang kita lakukan sekarang ini hanya meningkatkan bantahan. Tetapi selagi negara-negara dan kuasa besar mengizinkan, dan Israel di bawah Netanyahu akan melakukan secara yang paling biadab dan jenayah paling besar. Bayangkan ini tahun 2023. Masih ada tindakan yang begitu biadab, ganas, dan tidak ada langsung pertimbangan kemanusiaan. Sehingga beberapa negara yang dulunya agak tidak tegas sekarang mengambil keputusan yang lebih positif. Belgium, Spanyol, dan saya bercakap sendiri dengan Chile, dengan Meksiko. Itu semua memberi pandangan yang lebih positif. Sebab itu kadang-kadang dalam kenyataan, dalam naratif saya selaku Perdana Menteri, tidak hanya meletakkan dalam petak Islam sahaja, saya perluaskan, ya, kerana cadangan saya daripada awal kepada OIC, khususnya kepada putera Muhammad bin Salman, dan dia jawab, kerana dia nak bagi keutamaan mulanya dulu dengan negara Islam. Saya kata patut dalam persidangan ini, selain negara Arab dan negara Islam, kita bawa negara-negara yang bersama, termasuk negara China, Spanyol, Brazil, yang bersama dalam menolak jenayah perang ini. Dan kita kadang-kadang elak untuk menyentuh hal-hal yang lain, hanya untuk dalam tindakan segera sekarang ini menghentikan. Dan ini memalukan dan mengaibkan. Maknanya gagalnya sistem dan tatanan dunia sekarang, sama ada namanya PBB atau namanya apa juga, dalam bahawa kalau negara-negara di dunia tidak boleh menghalang pembunuhan anak-anak dan wanita dan orang awam, itu maknanya sistem ini gagal. Hanya kerana kebiadaban satu negara. Dia boleh memihak kepada mana-mana. Dia boleh menyokong mana-mana negara. Dia boleh tidak setuju dengan mana-mana pertubuhan. Tetapi dia tidak boleh diizinkan untuk meneruskan jenayah, ethnic cleansing, jenayah ke atas anak-anak, wanita dan orang awam. Mana ada dalam sejarah baru ini hospital dibedil, sekolah dibedil, masjid dan gereja dibedil, dan suara-suara yang mendukung Israel itu masih lagi berdiam. Dan ini menyebabkan mereka lebih angkuh dalam meneruskan usaha mereka. Walaupun dalam perbincangan kita dua hala, Sejumlah negara dan beberapa negara yang lain, Jepun, Australia, mereka menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju tindakan ini. Dan mereka telah menyampaikan, saya bincang dengan Perdana Menteri Kanada, dia kata dia menyampaikan terus kepada Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Tapi setakat itu tidak ada kesungguhan dalam menghentikan. Sebab itu dalam berdepan dengan Presiden Biden, saya tidak ada pilihan. Saya kata stop, and stop it now. Not delay even for one day, because delaying means you are allowing the killing of children and women. Baik, saya teruskan dengan menjemput Tuan Muhammad Azizi bin Abu Naim Gua Musang. Silakan bacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, sebelum saya kepada soalan, saya sahkan di sini bahawa sebagaimana yang terpampang pada skrin di atas, saya ahli Parlimen Perikatan Nasional, dan saya juga mengesahkan statement yang telah dikeluarkan itu. Saya mengakuilah statement itu daripada saya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Itu semua keikhlasan daripada Habis terus bacakan soalan. Pada soalan saya minta Perdana Menteri menyatakan pendirian berkenaan pendirian Kerajaan Persekutuan terhadap notis petition yang difailkan oleh Nik Elin Surina dan anaknya yang dilihat sebagai usaha untuk mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019, serta apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan bagi memastikan undang-undang berkaitan syariah terus terpelihara. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Silakan Perdana Menteri.
Gua Musang. Ketua Hakim Negara telah memberikan teguran dan dalam sistem negara kita mesti ambil pertimbangan teguran supaya kes ini dilihat sebagai suatu kes pertamanya subjudis, dibincang dari segi substantif. Keduanya, kes ini tidak terlibat soal mencabar syariah, tetapi cabar pertimbangan atau keputusan yang melibatkan kuasa persekutuan dan negeri dalam perlembagaan yang akan mereka putuskan. Dan beliau juga menegur sikap beberapa peguam yang tidak memberikan penjelasan yang adil dalam kes ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya tidak ada permasalahan rakan-rakan bawa kes ini supaya rakyat memahami dan mengetahui bahawa harus ada usaha peningkatan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tapi saya kesal kerana ada percubaan untuk mengalih seolah-olah ini tindakan kerajaan perpaduan sekarang. Semua orang tahu kes Selangor itu tahun 2021. Ya. Dan Mahkamah Persekutuan dah dapat keputusan bahawa keputusan dibuat di Dewan Undangan Negeri itu bercanggah dengan perlembagaan negara. Dan saya tak dengar 1 tahun, 2 tahun yang lalu jawatankuasa ditubuhkan. Sekarang dihebohkan. Tetapi saya nak tanya, menteri-menteri, termasuk Menteri Undang-Undang dulu, dia buat apa? Ada yang katakan, saya tak tahu. Bagaimana boleh seorang menteri jawab tidak tahu dalam kes yang seberat ini? Ya, saya tegaskan ini, Tan Sri Ketua, kerana ada percubaan nak laga-lagakan seolah-olah kita menentang. Di mana yang kita tentang? Kes ini kes yang diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, dicabar oleh Nik Alina yang mengatakan bertentangan dengan persekutuan. Maknanya Dewan Undangan Negeri tidak boleh berkeputusan, Parlimen tidak boleh berkeputusan, Perdana Menteri tidak boleh berkeputusan, bawa ke mahkamah. Dan sekarang ke Mahkamah Persekutuan. Bila dibawa ke Mahkamah Persekutuan? 25 Mei tahun lalu. Siapa yang perintah 25 Mei tahun lalu? Siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Undang-Undang? Ya, dan sekarang ini semua dibebankan kepada kita. Doa berjela-jela. Hamun bukan main bagi menakutkan orang. Doa kepada siapa? Tak boleh doa kepada menteri yang bangsa itu. Pasal apa masa kamu menteri tak jalankan tugas? Itu 25 Mei. Baik. Kemudian Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk memulakan prosiding. Bila? 30 September 2022. Siapa Menteri Undang-Undang pada masa itu? Mana menteri-menteri pada masa itu? Tak tahu. Mana mungkin seorang menteri dalam kabinet dalam kes seberat yang menentang syariah Islam, dia tak tahu. Alasan mudah je. Kalau kita salah, kita tak tahu. Tapi ya, kita bersama lah. Saya tak ada masalah sebenarnya hal ini. Kerana dalam Majlis Kemajuan Islam awal tahun ini, Baduli Yang Mahmudah Sultan Selangor bersetuju untuk menubuh jawatankuasa khas, mengkaji. Kita tak boleh dalam perlembagaan negara kita yang disetujui daripada merdeka sampai sekarang memberikan ruang kepada semua negeri buat undang-undang sendiri dan melibatkan kes jenayah. Kerana mahkamah ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil di bawah federal, mahkamah syariah bawah negeri. Polis di bawah federal. Penjara di bawah federal. Jadi sebab itu harus ada rundingan. Mengapa tidak ada rundingan pada tahun 2020-2021? Tanya menteri pada masa itu. Jangan tanya saya. Saya jadi Perdana Menteri, kita tubuh jawatankuasa. Kaji. Mengapa kita harus kaji? Kerana dia melibatkan bukan saja Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dia melibatkan Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Johor, semua negeri-negeri. Harus ada ruang mereka mengkaji. Baik. Apakah kita menentang pelaksanaan syariah? Saya jawab tidak. Siapa yang perkenalkan 1211A? Perundangan Kota Baru Lebih Ma'arif yang substantif dalam mengangkat martabat mahkamah syariah. Saya yang bawa.
Sejak itu ada pindahan-pindahan kecil, tapi sampai sekarang belum ada. Apa maksud 121 1A? Cadangan perbincangan dalam Badan Perundingan Islam yang saya kongsikan bersama dengan Tan Sri KSN masa itu, Tan Sri Hashim Aman, dan nasihat Profesor Ahmad Ibrahim. Kerana pada masa itu beberapa keputusan Mahkamah Sivil melanggar Mahkamah Syariah dan mengenepikan keputusan Mahkamah Syariah. Jadi kepada orang-orang katakan bukan Islam, saya sebut, kalau kita nak martabatkan Mahkamah Syariah, tidak memaksa orang bukan Islam, tapi tidak mensabah bagi orang bukan Islam, umpamanya, menggunakan Mahkamah Sivil, mengenepikan keputusan Mahkamah Syariah. Maka jalan keluarnya 121 1A dalam kurungan. Maknanya memberi kuasa Mahkamah Syariah, tetapi tidak memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk memutuskan ke atas orang bukan Islam. Itu yang kita sepakati pada masa itu. Sekarang ada lagi pandangan mengatakan bahawa bentuk keputusan kuasa Mahkamah Syariah itu harus ditingkatkan. Iyalah, bawa dalam perundingan. Jangan ini keputusan masing-masing negeri. Itu terserah kepada Mahkamah Persekutuan kalau dianggap teratur atau tidak. Tetapi jangan disinggung. Kerana saya ambil alih bulan November tahun lalu, baru setahun. Kes ini sejak 2021 dan 2022 tidak ada jalan kuasa. Jadi tak usahlah dipolitikkan. Ya. Dan jangan kita cemarkan. Perlembagaan kita bersumpah pertahankan perlembagaan. Nak pindah ada peraturan dan proses dan prosedurnya. Sementara kita semua akui, termasuk saya di sini, dan saya akan terang dalam hari Jumaat ini bahawa kita akan, malah ini sudah pun diputuskan, yang MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor dan dipersembahkan di Sidang Mahlia Raja-Raja Melayu baru-baru ini. Kerana setiap pindaan yang berhormat yang menyentuh soal 153 Melayu, hak keseluruhan Melayu, itu perkara 38.5 dalam kurungan. Kalau yang menyentuh umpamanya kuasa raja dari segi Islam, itu 38.2B, itu kuasa raja, atau 38.6C. Maknanya setelah jatuh kuasa ini tubuh, jatuh kuasa ini tubuh pun kita maklum kepada Malay Raja-Raja. Kemudian apa-apa cadangan daripada jatuh kuasa mesti dimaklum terlebih dahulu kepada Malay Raja-Raja. Dan ini dalam proses kita lakukan yang tidak dilakukan sebelumnya. Tetapi dalam ucapan termasuk di Parlimen, siapa yang mencabar syariah, bahawa kerajaan kalau gagal kita ambil alih. Mimpilah aku nak ambil alih kerajaan sekarang ni. Kerajaan sekarang sangat kuat, 2/3. Baik, kalau orang tanya dah kuat 1/2/3, mengapa tak buat? Ini yang kita lakukan. Jadi jangan, saya fikir, gunakan ruang mengatakan tidak ada. Dan tidak munasabah untuk kita panaskan suhu politik dan kebencian. Dia tanya orang di bawah, kalau tengok dalam sosial media, ini maknanya Perdana Menteri tidak peduli syariah Islam. Dia tubuh. Jadi saya harap perkara ini, ya, jatuh kuasanya adalah soalan kedua kan. Biar Menteri Agama perincikan siapa jatuh kuasanya, bekas hakim atau ketua hakim. Sudah pun dibentuk jatuh kuasa. Kerana tubuh jatuh kuasa pun kena maklum kepada Tuanku Sultan Selangor dan Malay Raja-Raja. Kerana hal-hal yang menyentuh soal agama ini Raja-Raja tegas. Sebab tu dalam 153 juga yang dibangkitkan soal 3R, walaupun banyak dibantah, patutnya bantah pada Malay Raja-Raja. Dan Malay Raja-Raja yang kemukakan ini, dan saya hanya dalam hal yang menyinggung kuasa Malay Raja-Raja, kita terpaksa rujuk kepada mereka. Jadi saya harap, walaupun saya tidak mau merujuk kepada yang substantif, kerana seperti mana yang ditegur oleh Ketua Hakim Negara soal subjudis, saya menyatakan Kelantan telah ambil inisiatif. Betul. Inisiatif itu mengikut setengah pandangan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Selangor 2021. Apakah Mahkamah Persekutuan menentang syariah? Tidak.
Mahkamah Persekutuan hanya menjelaskan tentang bidang kuasa persekutuan, bidang kuasa negeri dan jadual bersama. Jadi biar Mahkamah Persekutuan putuskan. Tapi apapun keputusan Mahkamah Persekutuan, tanggungjawab kerajaan yang telah kita umumkan ialah menubuhkan tanggungjawab untuk meneliti aspek-aspek meningkatkan bidang kuasa syariah yang tentunya tidak mahu menyinggung atau menyentuh atau memaksa golongan bukan Islam. Jadi ada kaedah-kaedah yang harus dibincangkan kerana ada negeri-negeri di Malaysia yang agak keras kurang bersetuju kalau kita melanggar prinsip yang saya sebutkan itu. Walau bagaimanapun, sebagai keputusan, saya tegaskan, kita telah bersetuju menubuh sistem kuasa yang diperkenan oleh Majlis Raja-Raja untuk mengangkat martabat dan menambah kuasa mahkamah syariah yang ada. Baik, saya jemput Gua Musang. Okay. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan. Terima kasih juga kepada semua barisan pasukan keselamatan dan rakyat Malaysia kerana tiada sebarang provokasi sepanjang himpunan selamatkan syariah di perkarangan Istana Kehakiman kemarin. Jadi ini sesungguhnya melambangkan bahawa kesabaran kita semua yang meletakkan kesabaran dalam kita menentang sebarang unsur yang boleh mencabarkan kedaulatan agama Islam. Isu dalam enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, walaupun ada pihak yang membuat tanggapan bahawa isu ini bukan bertujuan untuk memburukkan agama Islam ataupun melemahkan kedudukan mahkamah syariah, tetapi apapun asas dan alasannya, isu ini sebenarnya telah mencabar umat Islam di seluruh Malaysia. Jadi soalan tambahan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah kerajaan bercadang untuk menjadi pencelah dalam kes Ni Elin dan anaknya, dan bagi memastikan kedaulatan sistem perundangan Islam kita lebih dimartabatkan, apakah komitmen kerajaan menerusi Parlimen untuk mengkaji dan meminda beberapa perkara yang pernah mencetuskan pertikaian bagi masuk untuk memberi lebih kuasa kepada negeri atau harmonikan pertindahan jenayah antara jenayah sivil dan syariah. Terima kasih. Terima kasih, Rantoi. Terima kasih Gua Musang, dan saya setuju dengan kesaan kalau ada pandangan yang nak kemukakan, saya fikir tidak ada masalah. Saya akan minta Menteri Agama, walaupun jatuh kuasa ditubuhkan, beri ruang untuk membincang dengan semua pihak, tidak hanya daripada pihak kerajaan, juga pihak pembangkang dan badan-badan lain dan alim ulama semuanya, untuk bincang dengan teliti, termasuk wakil-wakil dari negeri yang dibangkitkan kerana ada persepsi di kalangan sebahagian orang Islam bahawa ini seolah mencabar syariah. Ini kerana persepsi ini dibangkitkan kerana orang politik menunggang agama untuk mainkan isu ini. Ya. Padahal substantifnya isu dia apa? Isu dia ialah bidang kuasa di mana negeri boleh buat undang-undang, mana harus gunding dengan persekutuan untuk lakukan undang-undang. Dan saya dari segi kerajaan, saya nak sebut di sini, kita tidak menghalang. Cuma biar ada ikut kaedah yang betul. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes 2021 Selangor dan sekarang, ini bukan keputusan substantif soal syariah itu. Adalah soal bidang kuasa. Apakah boleh negeri buat? Kita bayangkan, kalau negeri itu diberikan ruang sewenang-wenang, semua negeri buat undang-undang. Dan tiap negeri itu ada percanggahan. Selama ini, bukan jasa saya, jasa semua kerajaan sebelum ini pun, ada usaha untuk menyelaraskan pelaksanaan undang-undang. Dan Majlis Raja-Raja dirojong. Jadi saya dalam menjawab gesaan Saudara Yang Berhormat Gua Musang, saya menyatakan, ya, Mahkamah Persekutuan akan buat keputusan ikut pertimbangan mereka, sama ada bidang kuasa itu negeri atau persekutuan. Tapi apapun keputusan itu, ia tidak menghalang kerajaan dengan raja-raja, dengan perkenan raja-raja Melayu untuk mengadakan penelitian dan membincang dengan semua, bukan saja mufti dan pihak kerajaan dan juga semua pihak, untuk memberikan pandangan mereka supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan
dengan maksud meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah yang ada sekarang. Baik, saya jemput Pulai. Terima kasih kepada Tuan Ketua. Saya ucap tahniah atas penegasan yang dibuat oleh Perdana Menteri bahawa kita mahu memperkasakan mahkamah syariah itu. Ya. Dan dengan itu, jika ada pelanggaran terhadap pelanggaran enactment ini dengan Undang-Undang Persekutuan, maka kita dah nyatakan bahawa kita ingin memperkasakan mahkamah syariah itu dan tidak benarlah yang nyatakan bahawa kita mengesampingkan mahkamah syariah atau undang-undang syariah di peringkat negeri ini. So tidak adalah usaha-usaha nyatakan bahawa kita ni menolak mahkamah undang-undang syariah di peringkat negeri. Soalan saya adalah jika Mahkamah Persekutuan memutuskan ada pelanggaran ini ataupun melangkaui ini bidang tugas ini, bidang kuasa ini, apa terjadi terhadap kes-kes yang pernah diputuskan sebelum ini yang berada di bawah enactment ini? Yang sebelum ini telah diputuskan, bagaimana benda ini akan diuruskan? Terima kasih. PM, tunggang agama tu memang tepat. Terima kasih PM. Ulang layan. Tanya betul, saya tidak mahu PM keputusan Mahkamah Persekutuan. Itu keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi yang saya boleh sebut di sini, apapun keputusan Mahkamah Persekutuan, pada peringkat pelaksanaan sekarang kita harus patuhi. Kita ada pilihan. Ini sistem dalam negara kita. Tetapi ia tidak menghalang kerajaan untuk meneruskan kerja jawatankuasa dan mengemukakan cadangan pindaan yang dipohon mendapat perkenan Raja-Raja Melayu, kemudian dibentang ke Parlimen. Itu proses dia. Maknanya saya ingat jelas hal ini. Soal sama ada pindaan itu terpakai sekarang itu tidak, saya tak mahu preempt biar Mahkamah Persekutuan putuskan. Yang penting bagi kita di sini ialah mengadakan jawatankuasa, bincang secara teliti dengan semua pihak dan mengkaji semua memo yang dikemukakan. Jika diperkenan oleh Raja-Raja, dan saya tidak fikir Raja-Raja dari segi perjumpaan Majlis Raja-Raja Melayu yang terakhir, semuanya berminat untuk bersetuju perkenan untuk adakan jawatankuasa untuk meningkat bidang kuasa mahkamah syariah ke atas umat Islam. Ya, dan tidak mahu ia menimbulkan kesan kepada bukan Islam. Itu keputusan. Dan mereka juga setuju penubuhan jawatankuasa dan terserah kepada kita untuk meneruskan dan sekiranya diperkenan dibawa ke mesyuarat sidang parlimen untuk membuat keputusan tamat kerana ia memerlukan kelulusan 2/3. Ketua Baru, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri beberapa kali sebut nama saya. Sebelum saya mengungkapkan soalan tambahan, saya nak highlightkan sikit beberapa fakta. Terima kasih kerana kita berbincang secara intelektual dan juga profesional. Kes Nik Elin difailkan 25 hari bulan 5 tahun 2022. Saya dah tak jadi Menteri Undang-Undang pada masa itu. Yang pertama. Yang keduanya, lift atau kebenaran daripada Federal Court telah diberikan oleh Justice Vernon Ong pada 30 hari bulan 9 tahun 2022, difailkan oleh Nik Elin pada 7 hari bulan 10 tahun 2022, manakala petition yang dimasukkan untuk memohon deklarasi daripada mahkamah telah dimasukkan pada 13 hari bulan 10 tahun 2022, yang mana pada masa itu Parlimen ke-14 telah dibubarkan. Tidak ada kerajaan. Itu saya betulkan fakta. Tuan Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, saya walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjelaskan bahawa jawatankuasa khas telah ditubuhkan sebagaimana cadangan ataupun titah sebenarnya daripada Kebuah Duli Imam Mulia Sultan Selangor supaya jawatankuasa khas kajian tentang kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam dan juga enactment negeri ditubuhkan. Saya merujuk kepada satu laporan akhbar pada 28 Ogos tahun 2023 di mana Sultan Selangor semasa mempengerusikan mesyuarat MKI
di Shah Alam yang dihadiri oleh Yang Amat Perdana Menteri dan juga saya tak pasti Menteri Agama, menyarankan supaya ditubuhkan jawatankuasa khas 28 Ogos 2023. Yang mana jawatankuasa ini haruslah mengikut titah Sultan Selangor dianggotai oleh pakar perlembagaan, pakar undang-undang sivil dan syariah, ahli-ahli akademik dan juga pengamal undang-undang yang berkemahiran dan berpengalaman luas dalam kedua-dua sivil dan syariah. Jadi soalan saya, bilakah jawatankuasa ini ditubuhkan? Dan kalau sudah ditubuhkan, siapa pengurusinya dan siapa ahlinya? Soalan saya ini ada kaitan dengan satu kenyataan akhbar, kenyataan media oleh Majlis Agama Islam Selangor yang bertarikh 17 November 2023, 4 hari yang lepas, yang menyatakan bahawa MAIS menggesa Kerajaan Persekutuan menyegerakan penubuhan jawatankuasa khas di peringkat persekutuan untuk membuat kajian kompetensi Dewan Undangan Negeri dan juga membuat mencadangkan pindaan perlembagaan persekutuan dan Akta 355. 4 hari yang lepas, MAIS telah membuat kenyataan menggesa Kerajaan Persekutuan menyegerakan penubuhan jawatankuasa ini. So siapa yang betul, siapa yang tak betul? Kerajaan Persekutuan tak betul ke tak betul ke, MAIS betul ke tak betul, kita nak dapat penjelasan. Adakah jawatankuasa ini telah ditubuhkan? Kalau ditubuhkan, boleh beritahu kepada Dewan ini siapa pengurusinya, siapa ahli-ahlinya. Dan sehubungan dengan soalan daripada Guru Musam tadi juga, saya bersetuju. Adakah Kerajaan Persekutuan masih lagi berminat untuk mencadangkan pencelahan, intervene dalam kes ini, kerana sepanjang prosiding yang diadakan di Mahkamah Persekutuan tidak ada wakil kerajaan, khususnya daripada AGC, daripada Attorney General Chambers ataupun Jabatan Perkuasa Negara. Adakah kerajaan berhasrat untuk melakukan pencelahan? Masih boleh lagi dalam peringkat ini kalau ikut prosedur mahkamah. Terima kasih, Tan Sri. Silakan, Perdana Menteri. Terima kasih. Saya ada nota bila saya sebut Menteri tahun 2001, 2002 saya sebut Menteri Undang-Undang. Tapi tak apalah, tapi bagi fakta dia. Kes ini 2021. 2021. Ingat, 2021 Selangor kes yang sama. 2022 kes Kelantan. 2021 Selangor. Ya. Tidak ada tindakan selepas itu. Kita terimalah kenyataan dia. Tak ada tindakan. Baik. 2022, ya, petition boleh di-file. Itu dimaklum. Maknanya 25 Mei 2022. Tak ada tindakan, ya, oleh kerajaan ketika itu. Bila Mahkamah Persekutuan beri kebenaran? Bila? 30 September 2022. Betul, tindakan kemudian kes ini disambung 20 bulan 11. Ya, dan kita ambil tindakan. Itu beda dia. Ya. Yang kita yang dianggap kurang Islamik ini ambil tindakan lebih tegas soal syariah daripada yang Islam keras ni. Yang melaungkan lepas dah kalah. Bila masa menang dalam kerajaan terlupa dalam hal ini. Tapi tak apa. Dibangkitkan soalan yang kedua tentang MKI. Sultan Kebahan Duli Yang Mulia Sultan Selangor mengumumkan 28 Ogos. Itu cadangan MKI. Cadangan saya dan Sultan Selangor. Bila dia putuskan? Kena rujuk Malik Raja-Raja. Malik Raja-Raja bersidang 2 minggu yang lalu untuk meluluskan Yang Berhormat. Jadi kita cadangan yang Selangor lakukan, MKI cadang itu dirujuk untuk pengesahan Malik Raja-Raja yang bersidang 2 minggu yang lalu, yang juga melantik kepada Beliau Yang Mulia Tuan Agong selepas itu. Ya. Kemudian jawatankuasa ditubuhkan, ya, dan terpaksa ada berkeliling mengesahkan nama-nama jawatankuasa. Dan tentu dia ambil masa. Mungkin saya tak tahu sama Majlis Agama Islam Selangor dimaklumkan atau tidak. Jawatankuasa sudah pun dilantik, diperkenan dan akan diumumkan oleh Menteri Agama dalam menjawab soalan kedua sebentar lagi. Jadi saya ingat yang penting sekarang ni apa? Bukan nak score political point.
Kita akui bahawa benda ini tidak dilakukan sebelum ini. Baik sama ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, malah Barisan Nasional sebelumnya. Tak apalah. Sekarang kita lakukan. Tapi jangan guna peluang seolah-olah kita menentang. Saya poin itu ya, saya dengar. Ya, penyumpaan itu. Menyerang dan terjerit-jerit seolah-olah kita ini tak pedulikan soal syariah. Ya. MKI ini, ya, cara dan kaedah Tuanku Sultan Selangor kerja, sebelum dia umum, dia bincang dulu. Dia panggil JAKIM dan saya sendiri 2-3 kali berbincang sebelum dimuktamadkan. Ya, pertama soal Allah, kedua soal Mahkamah Syariah dan penubuhan jawatankuasa. Bila? Betul, Ogos 23. Tapi kita tak boleh ambil tindakan sehingga dibawa ke sidang Malay Raja-Raja Melayu. Jadi ini yang telah dilakukan dan saya harap sekarang ini ialah untuk meneruskan supaya ada jawatankuasa dan saya agak terbuka kalau dirasakan perlu menambah jawatankuasa kita boleh bawa dan minta perkenan Raja-Raja Melayu terutama ke dalam kes ini tentulah Yang di-Pertuan Agong sebelum mengumumkan nama-nama tambahan. Tapi nama-nama yang ada sekarang memang ada dan diperkenan dan saya rasa lebih baik diteruskan segera dan dan tentunya mesti merujuk. Maknanya proses jawatankuasa ini mesti kaedahnya membincang dengan kerajaan-kerajaan negeri atau malai-malai agama Islam negeri sebelum dimuktamadkan. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tak malah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini.